Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan menyambung lagi kuliah bulanan kita, di mana kita telah membaca tafsir surah Yusuf, surah yang ke-12, tafsir Al-Quran Al-Karim. Sambungan pada tengah hari ini ayat yang ke-58. Ayat 58 surah Yusuf, muka surat 242. Muka surat 242. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. Jadi ayat 58 yang kita baca ni sambungan daripada kisah Nabi Yusuf lah yang telah kita baca sebelum ni. Sehingga ayat 57 kita baca sebelum ni selesai episod yang kedua. Episod yang kedua, iaitu di mana Nabi Yusuf AS dalam episod yang kedua kita sudah mengetahui sebelum ni. Episod tu makna bahagian lah, bahagian kedua surah Yusuf. Kita mengetahui Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara, bagaimana Nabi Yusuf telah dimasukkan dalam penjara dan bagaimana baginda telah keluar daripada penjara, dan juga baginda diangkat setelah keluar daripada penjara, bagaimana baginda telah diangkat oleh kerajaan Mesir untuk memegang jawatan yang besar lah dalam kerajaan Mesir. Jadi ayat 58 yang kita akan baca ni, ini adalah peristiwa berlaku sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf terhadap mimpi yang telah dialami oleh raja sebelum ni, iaitu akan berlaku 7 tahun musim subur dan 7 tahun musim kemarau. Jadi dalam tempoh 7 tahun musim subur ni, Nabi Yusuf telah diangkat. Telah diangkat, ketika ini Nabi Yusuf sudah menjadi menteri lah, dan baginda telah melakukan apa yang telah ditafsirkan oleh baginda sebelum ni, iaitu untuk rakyat Mesir, supaya rakyat Mesir bekerja bersungguh-sungguh menanam gandum, dan hasil daripada gandum tersebut disimpan, disimpan sebanyak mungkin lah
dan sedikit sahaja menggunakannya untuk keperluan. Jadi dalam tempoh 7 tahun musim subur tu makna kerja sungguh-sungguh. Dan ini telah berlaku dengan sempurna di bawah pentadbiran Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu, ya. Kemudian sebagaimana telah ditafsirkan oleh Yusuf alaihissalam terhadap mimpi raja tersebut, iaitu selepas berlaku musim 7 tahun musim subur akan berlaku musim kemarau. Jadi ketika ni berlaku musim kemarau. Selepas berlaku musim subur, jadi berlaku musim kemarau. Mulalah berlaku musim kemarau. Jadi apabila berlaku musim kemarau, kita maklum, tak perlu diceritalah, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ceritalah kepada kita apa yang berlaku pada musim tersebut, sebab manusia sudah memahami. Iaitu berlaku putus rezeki. Rezeki putus ketika itu. Manusia tidak dapat bekerja dan juga hasil tidak ada lah. Jadi gandum-gandum ketika itu sudah tidak ada. Di Mesir sendiri pun mengalaminya, dan juga di negara-negara sekitar sehingga ke Syam, Palestin. Berlaku musim kemarau ketika itu, yang mana telah menghabiskan bekalan-bekalan makanan yang ada di negara-negara sekitar Mesir. Cuma kelebihan di sini iaitu negara Mesir yang telah ditadbir urus oleh Nabi Yusuf memiliki gandum yang begitu banyak. Memiliki gandum yang begitu banyak di saat negara-negara lain telah kehabisan gandum lah, telah kehabisan makanan, bekalan makanan. Jadi Mesir dalam keadaan memiliki simpanan gandum yang begitu banyak ni, maka dapat menampung keperluan negara Mesir itu sendiri untuk rakyat dia. Dan di samping itu Mesir dapat menjual gandum kepada negara-negara sekitar yang memerlukannya. Ini yang berlaku, ya. Kelebihan lah. Kelebihan kerajaan Mesir kerana ditadbir urus oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab baginda ni seorang yang bijak. Seorang yang bijak. Jadi menteri seperti inilah yang kita perlukan dalam negara kita. Menteri yang bijak dari sudut mengurus tadbir kewangan negara. Urusan kewangan ini merupakan urusan nombor 1 lah untuk sesebuah negara, selain daripada ketenteraan, apalagi kewangan ini merupakan perkara utamalah dalam pentadbiran kerajaan. Jadi urusan ini dipegang oleh Nabi Yusuf alaihissalam, seorang yang amanah dan seorang yang pandai mengurus kewangan negara ketika itu. Jadi apa yang berlaku ketika ini, negara-negara sekitar Mesir, negara-negara sekitar Mesir sehingga ke Palestin lah ketika itu, negeri Syam, ramai di kalangan penduduk negara sekitar ni telah datang ke Mesir untuk mendapatkan gandum. Jadi dalam keadaan putus bekalan gandum ini, negeri Mesir bukan sahaja dapat menyediakan gandum untuk rakyat dia, bahkan dia dapat menyediakan gandum juga untuk manusia-manusia ataupun rakyat yang berada di negara luar ni. Jadi berita tentang Mesir memiliki bekalan gandum yang begitu banyak ni sampailah ke Syam, sehingga sampai ke pengetahuan Nabi Yaqub alaihissalam. Ketika itu Nabi Yaqub telah mengarahkan siapa dia? Anak dia lah, 10 orang anak dia ketika itu untuk pergi ke Mesir untuk mendapatkan bekalan gandum. Belilah, beli. Cuma urusan jual beli pada ketika itu, pada zaman itu berlaku dengan sistem barter. Dia panggil sistem barter, maknanya sistem tukar barang. Jadi mereka akan bawa barang-barang yang bernilai untuk dinilai, untuk ditukar dengan gandum. Jadi kerajaan Mesir akan memberikan gandum dengan jumlah barang yang dibawa lah. Kalau barang itu bernilai 10 ringgit, maka bekalan gandum pun dengan kadar 10 ringgit lah. Ketika itu, ya. Jadi kita sambung ayat yang ke-58, ya, dan merupakan episod yang ketiga kita akan baca ni. Allah berfirman, wajaa ikhwatu Yusuf. Telah datang, ya, abang-abang Yusuf, adik-beradik Yusuf 10 orang ni. Telah datang adik-beradik Yusuf 10 orang ni
ke Mesir dengan niat untuk mendapatkan bekalan gandum. Jadi mereka telah bawalah barang-barang daripada bumi Kanaan, Palestin, untuk ditukar dengan gandum. Jadi sebagaimana dimaklumi kaedah ataupun cara mana-mana negara sekalipun, untuk mendapatkan sesuatu bekalan atau sesuatu, maka perlu minta izin lah. Perlu minta izin, perlu keizinan, bukan boleh ambil begitu je. Jadi terlebih dahulu mereka perlu berjumpa dengan Nabi Yusuf AS, yang mana ketika ini mengurus urusan kewangan, termasuklah mengurus urusan gandum ni, jual beli gandum. Mana perlu kelulusan daripada menteri. Jadi mereka pun untuk mendapat bekalan gandum ni, mereka perlu berjumpa dengan menteri terlebih dahulu. Jadi mereka pergi ke Mesir. Di Mesir ketika itu mereka berjumpalah dengan Yusuf. Masuk berjumpa dengan Yusuf. Fadakhalu alaih, lalu mereka semua masuk jumpa dengan Yusuf, untuk membeli, untuk mendapatkan bekalan gandum. Ulama tafsir kata mesti kena berjumpa dengan Yusuf dulu. Tujuannya adalah untuk apa dia? Untuk interview. Untuk interview, temu duga. Tanya khabar lah, tanya khabar. Mana tidak sebebasnya. Perlu dikontrol, perlu dikawal. Bukan bermaksud apabila boleh dijual, mana jual dengan sebebas-bebasnya, tidak. Sebab mengambil kira manusia yang ramai lagi memerlukannya, dan perlu disoal siasat. Ini perkara biasalah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf juga berlaku pada negara-negara lain. Kita pun begitu juga. Kita akan tapih interview dan sebagainya. Contohnya kerajaan telah meluruskan peruntukan beasiswa. Bukan semua orang boleh beasiswa. Perlu interview terlebih dahulu, siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Kalau orang kaya, ayah pun gaji puluh-puluh ribu, golongan T20 kita katakan, ini tidak layak. Tidak layak untuk mendapat beasiswa. Ini contohlah. Jadi mereka masuk berjumpa dengan Yusuf ketika ini, tujuannya adalah untuk interview. Tujuannya adalah untuk interview, temu dugalah. Soal selidik, soal siasat kita kata. Tanya khabar kau. Menunjukkan kepada kita ini salah satu sistem pentadbiran lah. Perlu ada keadaan seperti ini. Jadi fadakhalu alaih, lalu mereka masuk berjumpa dengan Yusuf. Allah bagi tahu fa'arafahum, Yusuf kenal mereka. Fa'arafahum, Yusuf kenal mereka. Bagaimana Yusuf mengenali mereka? Pertama kita kena faham keadaan hukum kejadian alam, kejadian manusia ni lah. Yusuf kenal mereka, kenal dari sudut rupa mereka tu lah. Rupa mereka tu. Mana rupa abang-abang Yusuf tu memang dikenali. Makna Yusuf tidak lupa rupa abang dia. Walaupun ketika ini ulama tafsir kata Nabi Yusuf ni ketika ni umur 40 tahun dah. Maksudnya mereka telah berpisah selama 40 tahun. Tapi walaupun dalam umur 40 tahun, ketika mana Yusuf berpisah dengan abang-abang dia, Yusuf masih mengenali rupa abang-abangnya. Kenapa? Sebab perubahan muka itu tidak ketara. Kita kena faham. Ini kita cuba tasawur. Kita cuba gambarkan. Ketika mana Nabi Yusuf kecil ni, mana Nabi Yusuf berpisah dengan mereka, sebab Allah Ta'ala sebut di sini, fa'arafahum, Yusuf kenal mereka, wahum lahu munkirun. Tetapi mereka tidak kenal langsung Yusuf. Wahum lahu munkirun itu makna mereka ni langsung tidak kenal Yusuf. Langsung tidak kenal. Yang depan mereka itu adalah Yusuf. Jadi kita kena faham bagaimana keadaan ini berlaku. Jadi pertama kita kena tengok kejadian manusia ni. Ketika mana mereka, Yusuf ni berpisah dengan keluarga, dengan mereka ni, ketika tu Yusuf masih kecil lagi. Yusuf masih kecil lagi. Mungkin kita kata umur 4-5 tahun ke. Secara tepat kita tidak tahulah umur berapa kan. 6 tahun ke 7 tahun. Masih dalam keadaan kanak-kanak. Dan abang-abang Yusuf ketika itu umur sudah 30 tahun. 20 tahun, 30 tahun, mungkin 30 tahun lebih lah. Yang sulung mungkin 30 tahun lebih. Sebab kesemuanya 12 adik-beradik kan. Jadi yang sulung tu umur kita andaikan umur 30 tahun lah, 30 tahun. Jadi umur 30 tahun, daripada umur 30 tahun tambah 40 tahun.
jadi 70 tahun. Tua dah lah. 70 tahun. Jadi perubahan tu tidak berlaku ketara. Perubahan umur ketika daripada 30 tahun ya kepada umur 60 atau 70 tahun. Jadi macam contoh saya sekarang kan, kata umur 30 tahun. Akan datang ni 30 tahun akan datang jadi perubahan muka saya itu tidak ketara. Ya. Jadi biasa-biasanya kita boleh tengok kan. Guru dengan anak murid lah, contohnya guru anak murid. Ni walaupun macam saya pernah mengajar dulu, sekolah rendah dulu kan. Saya pernah mengajar 10 tahun yang lalu. Anak murid saya ketika umur 9 tahun, darjah 3. Ya. Selepas 10 tahun, dia masih kenal lagi kita. Dia jumpa kita, dia kenal ustaz. Saya tu tak kenal dia. Tak kenal siapa dia ni. Dia terang, nama sekian-sekian. Kelas mana? Baru kita ingat balik. Bila sebut nama, kelas mana, baru kita ingat balik. Kadang-kadang tu tak ingat pun. Tapi dia kenal kita. Kita memang langsung tak kenal. Sebab apa? Sebab daripada kanak-kanak ke arah umur dewasa akan berlaku perubahan yang ketara dari sudut rupa tu. Memang kita tidak cam. Kalau tuan-tuan pernah jadi guru kan, tuan-tuan puan-puan yang pernah jadi guru, tengok anak murid. Kalau mengajar yang sekolah rendah lah, biasa kalau sekolah menengah tu mungkin kita akan cam lagi, sekolah rendah. Berpisah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang kemudiannya, tak kenal dah anak murid. Tak kenal dah. Ini keadaan yang berlaku. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu Nabi Yusuf kenal mereka sebab dari sudut rupa mereka tu tidak berlaku perubahan yang ketara. Ya. Tapi mereka tidak kenal Yusuf sebab telah berlaku perubahan yang ketara ya, daripada muka Yusuf ketika mana kanak-kanak sehingga Yusuf tu dewasa. Memang mereka tidak kenal. Itu adalah adik mereka sendiri. Ni ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yusuf mengenali mereka ini macam mana? Iaitu dengan cara interview lah yang kita sebut tadi. Tetapi sebelum interview itu Nabi Yusuf sudah kenal dah. Masuk 10 orang tu kenal dah. Tengok rupa tu kenal dah. Cuma apabila tanya khabar lagi, soal selidik, tanya seorang-seorang, ketika itu lebih lagi meyakini bahawasanya 10 orang yang berada di depan Nabi Yusuf itu adalah abang-abang dia semua. Sebab Nabi Yusuf bukan bagi begitu je, tanya tu. Ni nama apa ni? Yang pertama ni nama apa? Yang kedua ni nama apa? Seorang-seorang. Jadi nama-nama tu diingati oleh Yusuf. Dan mereka tidak tanya nama ni menteri ni nama apa, tak ada tanya. Ya kaedah menduga seperti itu kan. Mana ada orang yang ditemuduga tu dia akan tanya nama penemuduga. Tak ada. Penemuduga tu akan tanya orang yang ditemuduga tu, nama apa ni? Cerita satu-satu. Ya kaedah temuduga ni, ya penemuduga tu akan bertanya terlebih dahulu. Yang ditemuduga tu akan bertanya sekiranya diberi peluang untuk bertanya. Kalau tidak, dia tidak boleh tanya. Jawab je lah apa saja yang ditanya. Itu kaedah. Jadi mereka tidak kenal menteri itu bernama Yusuf apa semua. Bahkan mereka ketika yang tidak terfikir pun pasal Yusuf. Mereka buang Yusuf tu. Selepas tu apa yang berlaku, mereka telah lupa pun pada Yusuf. Langsung tidak ingat pada Yusuf. Dan mereka sangka Yusuf tu tak tahu di mana dah. Tak terfikir pun. Tidak seperti mana Nabi Yaqub. Nabi Yaqub sentiasa ingat kepada Yusuf, sentiasa merindui Yusuf. Hari-hari menangis sehingga buta mata dia. Kita akan baca akan datang ni. Tapi abang-abang Yusuf lupa dah, tak ingat dah. Mereka tak fikir langsung pasal Yusuf. Ini keadaan yang berlaku pada ketika ini. Jadi Nabi Yusuf tanyalah seorang-seorang, nama apa. Dan Nabi Yusuf mengenali nama abang-abang dia. Kemudian tanya nama ayah tu nama apa. Daripada mana, jelas menunjukkan kesemua ni adalah abang-abang dia yang datang daripada Palestin. Pertama. Dan Nabi Yusuf juga mengetahui ketika ini sebab bila ditanya dalam tafsir dia kata mereka datang 10 orang. Mereka datang 10 orang. Mereka bawa kira guni lah ataupun bekas untuk dimuatkan gandum ke dalamnya, ataupun kalau tidak bawa guni pun dengan harapan kedatangan mereka yang ramai ini dengan gandum yang begitu banyak. Jadi ketika ini mereka cerita kepada Yusuf, di kampung sana ada lagi adik kami yang tidak datang, iaitu namanya Bunyamin. Jadi ketika itu Nabi Yusuf tanya, mungkin Nabi Yusuf tanya, kamu semua ni berapa orang? 12 orang.
Kan? Mana dua orang lagi? Allah Ta'ala tidak cerita, cuma perbualan ni mungkin kita boleh andaikan. Mungkin kita boleh andaikan berlaku. Jadi dalam kaedah tafsir ni tidak salah, tidak bercanggah dengan usul tafsir, tidak bercanggah. Jadi kita boleh takdir. Mentakdirkan sesuatu perkara itu berlaku dalam tafsiran, walaupun dalam ayat Quran tu Allah Ta'ala tidak cerita. Sehingga selagi mana tidak bercanggah dengan makna asal ataupun maksud asal Quran itu sendiri. Jadi mereka mungkin mereka bagi tahulah kami semua ni 12 orang adik-beradik. Seorang ni anak yang ke sebelah hilang tak tahu ke mana. Contoh kan. Siapa dia anak ke sebelah? Adik dia tu. Yusuf tu lah. Kan. Yang nombor 12 ni Bunyamin, ayah tak bagi datang. Ayah sayang sangat kepada dia, tak bagi datang. Jadi kami 10 orang saja datang. Jadi mereka bagi tahu dengan jumlah 12 orang ni dengan harapan supaya diberikan gandum lebih kepada mereka. Kan ulama tafsir kata seperti itu. Maknanya kalau datang seorang dengan katakanlah satu guni gandum untuk seorang. Contoh ketetapan satu guni gandum untuk seorang. Kalau 2 orang mana 2 guni gandum. Jadi mereka datang 10 orang, mana 10 guni gandum. Kalaulah keadaan seperti itu berlaku, lalu mereka bagi tahu kami ada 12 adik-beradik dengan harapan supaya menteri tetap memberikan juga kepada adik dia yang tidak datang tu. Kalau tidak 12 orang pun mana 11 orang. Bunyamin tu sebab yang seorang lagi tu hilang, Yusuf tu hilang. Mereka cerita tak tahu. Cuma ada seorang lagi. Jadi bila mereka cerita seperti ini, mana Nabi Yusuf tahu adik dia sekarang ini Bunyamin. Bunyamin tu makna adik kandung Yusuf, seibu sebapa. Macam ni abang Yusuf ni, ini adalah sebapa lain ibu. Mana ibu lain, ayah sama. Bunyamin tu ibu sama, ayah sama, seibu sebapa kan. Jadi ketika ini berlaku, Nabi Yusuf AS merindui adik dia ni Bunyamin. Di sini Allah Ta'ala zahirkan kebijaksanaan Yusuf. Kebijaksanaan Yusuf. Bagaimana kita akan baca nanti bagaimana Yusuf dengan wahyu yang Allah berikan kepada baginda, bagaimana Yusuf membawa Bunyamin ni ke Mesir. Kita akan baca nanti. Itu yang berlaku ya. Jadi mereka disoal selidiklah oleh Nabi Yusuf. Oleh kerana itulah Nabi Yusuf kenal mereka, tapi mereka tidak kenal pun. Itu adalah Yusuf. Kemudian apa berlaku? Tengok ayat yang seterusnya. Walamma jahazahum bijahazin. Apabila Nabi Yusuf membuat persiapanlah untuk bekalan gandum mereka ni. Mana Nabi Yusuf arahkan pekerja-pekerja dia untuk sediakan gandum kepada tetamu ni lah. Tetamu ni. Mana abang-abang dia. Mereka ketika ni masih tak kenal lagi. Dan Nabi Yusuf pun tidak memberitahu tentang dirinya sendiri. Nabi Yusuf berkata, ini perkataan Nabi Yusuf menunjukkan kebijaksanaan dia. Kebijaksanaan Yusuf sebagai seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata macam mana? Dia kata, kata Yusuf, ituni bi akhil lakum min abikum. Ituni bi akhil lakum min abikum. Bawa datang adik kamu. Akan datang ni. Bawa datang adik kamu, Bunyamin tersebut. Akan datang ni. Maksudnya akan datang ni, bawa datang adik kamu. Ala tarawna anni ufil kail. Tidakkah kamu tengok bahawa aku ini menyempurnakan sukatan gandum untuk kamu? Maksudnya ulama tafsir kata boleh jadi ketika ini barang-barang yang mereka bawa untuk ditukar dengan gandum ni, mana barang-barang yang paling bernilai. Barang-barang paling bernilai yang ada di rumah mereka tu lah. Tidak disebutlah barang tu barang apa, kita tidak tahu. Cuma kita andaikan barang tu mana barang paling bernilai. Maksudnya barang yang tinggi nilainya untuk ditukar dengan gandum. Jadi ketika ni mereka bawa barang-barang kepada Yusuf untuk dinilai. Jadi Nabi Yusuf nilailah. Jadi ketika mana menilai, ada yang mengatakan bahawasanya barang-barang tersebut nilai itu mana tidak mencukupi dengan seguni gandum.
Kan? Tidak mencukupi. Contohnya kalau seguni gandum tu kita kata 10 ringgit lah kalau kita gunakan harga ringgit kan. Tapi barang itu nilainya 8 ringgit. Kalau ikut nilai barang, maknanya tidak sempurna lah, tidak cukup guna gandum tu. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam ya memberitahu kepada mereka, aku sempurnakan. Sempurnakan di sini maksudnya sempurna dengan muatan guni gandum tersebut. Maknanya Nabi Yusuf lebih lagi. Kan. Mana Nabi Yusuf bagi tahu, contohnya bagi, ni barang kamu ni contohnya nilai 8 ringgit. Kalau 8 ringgit separuh guni. Satu guni ni kita kata 10 ringgit. Tapi Nabi Yusuf mencukupkan yang dengan jumlah kita kata 6 ringgit tadi, dan dia cukupkan lagi. Itu mana ufil. Ufil makna menyempurnakan. Menyempurnakan sukatan gandum. Tidak kurang sikit pun. Cukup dan lebih ketika ini. Kita terangkan barang bernilai ni kenapa? Sebab akan datang kita akan baca, dalam ayat akan datang kita akan baca, untuk kedatangan mereka kali yang ketiga nanti, mereka bawa barang-barang yang tidak ada nilai dah, untuk ditukar dengan gandum. Bida'atin muzjatin, barang-barang yang tidak ada nilai. Mana kalau nak dinilai barang tersebut, ya, untuk mendapatkan gandum, memang mereka tidak layak untuk dapat gandum. Akan datang kita akan baca. Kenapa? Sebab barang-barang bernilai mereka telah bawa ketika ni lah. Sebab itulah kita kata ketika ni mereka telah bawa barang-barang bernilai. Jadi barang-barang bernilai itu kira-kiranya kemudiannya sudah tidak ada dah lah. Sebab telah digunakan. Ya, dia bukan duit. Kalau zaman kita sekarang kita guna duit, duit itu sentiasa ada. Adapun barang-barang ni ya, urusan jual beli dengan cara barter ni, pertukaran barang ni, ini menyukarkan kita sebenarnya. Menyukarkan kita sebab bila kita bagi barang, kita sendiri pun tidak ada barang. Nak dapat barang tersebut, kena tukar lagi barang. Ini keadaan yang menyusahkan kita. Nah. Jadi dengan ada mata wang ini, memudahkan kita dalam urusan jual beli sebenarnya. Jadi ufilkan ini mana kamu, tidakkah kamu tengok? Jadi Nabi maksudnya Nabi Yusuf bagi tahu kepada mereka, cerita kepada mereka, barang yang kamu bawa ni nilai dia rendah. Kan? Kalau ikut timbangannya separuh guni. Tapi aku sempurnakan, aku cukup, aku lebih lagi. Maknanya Nabi Yusuf menzahirkan kebaikan dia. Tuan-tuan sekalian, kalau kita cuba ingat balik peristiwa yang berlaku, Nabi Yusuf ni berhadapan dengan, sekarang ini Nabi Yusuf berhadapan dengan abang-abang dia. Siapa dia abang dia ni? Manusia yang telah buat zalim kepada dia lah. Manusia telah buat zalim kepada dia, yang menyebabkan dia ni berpisah dengan keluarga ketika itu. Mereka ni lah, 10 orang ni. Kalau kita di tempat Nabi Yusuf, tuan-tuan sekalian, bagaimana keadaan kita? Kalau kita di tempat Nabi Yusuf, bagaimana keadaan kita ni untuk melayani ni? Kan, melayani ya, abang-abang kita yang telah berbuat zalim kepada kita. Ini bukan kezaliman biasa ni. Satu kezaliman yang menyebabkan kita berpisah dengan keluarga ni. Tentu sekali kita akan balas dendam. Boleh jadi tentu sekali kita sekarang ni akan balas dendam kepada abang-abang kita sendiri. Di atas kejahatan mereka buat ni. Tapi tengok, sebab itulah saya bagi tahu, tengok bagaimana Nabi Yusuf AS ini, antara perkara penting yang kita nak perhatikan dalam kisah Nabi Yusuf ni, iaitu sifat Nabi Yusuf dalam berhadapan dengan manusia yang buat zalim kepada dia. Itu kaedah dia. Ya. Kita kalau orang yang baik dengan kita tu, orang baik dengan kita, memang kita boleh berbuat baik. Sebab memang dia baik. Kita pun suka berkawan dengan orang yang baik kan. Tapi bagaimana keadaan kita kalau kita berhadapan dengan orang yang buat jahat kepada kita? Buat zalim kepada kita. Orang yang menzalimi kita, orang yang khianat kepada kita. Bagaimana muamalat kita? Bagaimana urusan kita ni? Akhlak kita, sifat kita. Sekurang-kurangnya kita tak bercakap. Sekurang-kurangnya kita tidak bercakap. Kalau kita tidak balas dendam pun, maknanya kita tak bercakap. Selalunya kita akan berdendam. Tapi Nabi Yusuf ni tengok. Sebelumnya kita sudah perhati bagaimana sifat Nabi Yusuf AS ketika mana melayani sahabat dia dalam penjara tu. Ya, sahabat dia, ya, kawan dia sepenjara tu, yang keluar dari penjara telah menzalimi dia kan. Tapi dia tetap berbuat baik. Ketika ini dia berbuat baik kepada abang dia yang telah buat zalim kepada dia. Ini sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat ahli syurga ni. Ya Allah Taala sebut dalam Quran, ni sifat ahli syurga ni iaitu mereka membalas kejahatan manusia
ya, terhadap dia ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan sifat ni ada pada diri kita. Payah ni. Payah kan. Biasa kalau orang buat jahat kepada kita, kita akan balas dengan kejahatan lah. Kita akan balas dengan kejahatan. Boleh, tidak ada masalah. Islam membenarkan kita membalas sesuatu kejahatan tersebut. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kepada suatu kejahatan yang setimpal. Tak ada masalah. Kalau orang pukul kita, kita boleh pukul dia. Kalau orang tumbuk kita, kita boleh tumbuk dia. Jadi dia tumbuk kita, dia berdosa. Sebab itu perbuatan khianat kan. Tapi kalau kita tumbuk dia, kita tidak berdosa. Sebab kita membalas perbuatan tersebut. Jadi membalas sesuatu perbuatan jahat itu bukan dosa. Sebab tu di hari akhirat kita tidak boleh kata Allah Ta'ala zalim. Sebab Allah membalas perbuatan dosa kita. Kan? Sebab kita buat dosa. Bila kita buat dosa, kita layak dihukum. Ya. Lepas tu kita tak boleh kata kerajaan zalim bila menghukum penjeranya. Kenapa hukum dia? Sebab dia zalim. Dia telah langgar undang-undang. Jadi menghukum sesuatu kejahatan itu tidak zalim. Ya. Jadi boleh. Tetapi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberi panduan kepada kita tu sekalian. Dalam perkara kejahatan kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak balas kejahatan tersebut dengan kejahatan setimpal. Syarat dia kejahatan kita balas tu kena setimpal. Ataupun yang kedua kita balas dengan kebaikan. Kan? Kita balas dengan kebaikan ataupun kita maafkan dia. Ataupun kita tidak membalas, kita maafkan dia, kita ampunkan dia. Itu pilihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hukum Allah seperti itu. Tapi bila kita balas ni, syarat dia kita kena balas dengan setimpal. Kalau seseorang tu tumbuk kita, kita boleh tumbuk dia. Tapi dengan syarat kelajuan tangan kita kena sama. Kan? Dia tumbuk kita, kelajuan tangan kita tu 40 km sejam. Jadi kita kena balas kelajuan tangan kita pun 40 km sejam. Kalau kita balas dengan kelajuan tangan kita 50 km sejam, kita zalim. Kita sudah melampaui batas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum kita. Sebab apa? Sebab kita telah menzalimi ke atas diri dia. Tak kira apa saja. Kalau seseorang tu mencaci kita, kita boleh caci dia balik. Kerana kita membalas. Dia kata kita babi, kita boleh kata babi juga kepada dia. Kan? Tapi dengan syarat, kalau dia kata dalam majlis tu, contohnya majlis tu 10 orang, kita kena kata kepada dia dalam majlis 10 orang juga atau kurang. Kan? Kalau dia kata kepada kita kan, perkataan maki dalam majlis 10 orang, kita kata kepada dia perkataan maki dalam majlis 100 orang, kita sudah buat zalim. Dia mesti kena setimpal. Mesti kena sama. Kan? Dia tumbuk kita, dia tumbuk pipi kita, kita boleh tumbuk pipi dia. Kalau dia tumbuk kita tumbuk dengan sepak dia sekali, mana kita berdosa. Jangan lebih. Allah Ta'ala tidak benarkan kita balas dengan lebih. Persoalannya, boleh tak kita nak cari persamaan? Ketika nak membalas tu boleh ke tidak? Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pilihan kepada hamba-hamba dia ini, untuk kebaikan hamba tu sendiri, sama ada dia nak balas ataupun dia balas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Balaslah kejahatan yang manusia buat itu kepada kamu wahai Muhammad dengan kebaikan. Jadi balas dengan kebaikan, kita akan dapat pahala besar. Tapi kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, kita tak dapat apa-apa. Pahala pun tidak dapat, dosa pun tidak dapat. Cuma kita rasa puas hati lah. Tapi kalau kita balas sesuatu kejahatan itu dengan kebaikan, Allah akan bagi pahala kepada kita. Dan ini berlaku pada Nabi Yusuf AS. Sifat Yusuf, sifat Nabi-Nabi. Bukan kata Nabi Yusuf, Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW. Tuan-tuan tengok dalam Quran, kan, sentiasa Allah Ta'ala sebut bagaimana golongan musyrikin Mekah ni mencaci Nabi. Boleh kata tiap-tiap hari itu Nabi dicaci, dimaki. Tiap-tiap hari Nabi SAW dicaci, dimaki. Tuan-tuan pernah jumpa hadis Nabi SAW membalas cacian mereka? Ada tak? Kalau jumpa, cuba bagi tahu, saya nak tengok.
Tak ada. Sekurang-kurangnya Nabi SAW senyap, tak balas. Ataupun Nabi membalas dengan senyuman. Kan? Inilah sifat ahli syurga ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Furqan kan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, hamba-hamba Tuhan Rahman itu apabila mereka berjalan atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mereka berjalan dalam keadaan rendah diri. Ya, terasa hina mereka ni sebagai hamba. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahil berkata dengan perkataan buruk kepada mereka, qalu salama, mereka akan balas dengan perkataan sejahtera. Ya, maksudnya kalau lah ada di kalangan manusia-manusia caci maki mereka, mereka akan balas assalamualaikum, senyum. Itu keadaan. Ya, itu sifat. Zaman sekarang, tambah-tambah musim sekarang, musim pilihan raya ni, tuan-tuan tengok sendiri. Dahsyat dia. Cacian, makian, ya, ahli-ahli politik ni kita takut ni. Sebenarnya jauhlah dengan panduan kita kata sifat-sifat ahli syurga yang Allah Taala sebut dalam Quran. Ya, kadang-kadang bukan tahap menegur dah. Asalnya nak menegur jadi mencaci dah. Kan. Kutuk, maki dan sebagainya. Nauzubillah. Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap manusia yang caci mencaci, maki memaki. Ya, Allah Taala tidak suka tu, sifat seperti itu. Ya. Jadi ini sifat Nabi Yusuf AS ni cukup tenang kita tengok. Dia membalas ya kejahatan manusia itu dengan kebaikan. Ini payah, ni sifat Nabi-Nabi ni. Sebab tu payah. Inna dzalika lamin azmil umur, Allah sebut dalam ayat lain. Sesungguhnya demikian itu adalah satu perkara yang besar. Besar tu. Yang ditanggung oleh satu perkara yang besar yang mana Nabi-Nabi tu buat. Jadi kalau ada di kalangan manusia yang tidak Nabi itu, kalau dia boleh buat seperti itu, maknanya dia hebat lah. Dia hebat ya. Itu sifat-sifat Nabi itu. Di sini pun sama. Kalau kita tengok bagaimana abang-abang Yusuf ni telah laku kepada Yusuf sebelum ni kan. Buang dalam telaga. Sehingga dibawa ke Mesir. Pisah lama, puluh tahun dengan ayah. Dan bukan saja untuk Yusuf. Ya, ayah dia sendiri pun kesan berpisah dengan Yusuf ni. Nabi Yaqub sampai jadi buta. Kita akan baca akan datang. Itu kezaliman yang telah dilakukan oleh abang Yusuf. Tapi bagaimana Nabi Yusuf layan mereka ni? Patutlah Nabi Yusuf kata, ala tarawna anni ufil kail wa ana khairul munzilin. Tidakkah kamu tengok aku ni menyempurnakan sukatan gandum untuk kamu? Kalau nak kira kat tak cukup ni. Kan? Sebab apa? Sebab ulama tafsir kata ketika ni Nabi Yaqub ni dia tangguh lebih kurang 80 orang. Termasuk cucu cicit dia. Kan? Dah anak dia dah 11 orang dah. Lepas tu cucu lagi, cicit lagi ketika tu. Dah kalau anak dia yang sulung pun kita kata 70 tahun. Tidakkah 70 tahun tu sudah ada cucu dah, cicit dah. Nak mana dalam jumlah yang begitu ramai. Jadi gandum yang diperlukan oleh mereka tidak sikit, banyak. Mereka memerlukan banyak gandum. Nabi Yusuf salah faham. Kalaulah Nabi Yusuf memberikan gandum itu dengan jumlah barang yang diberikan, mungkin tidak cukup. Jadi Nabi Yusuf melebihkan lagi. Jadi menyempurnakan di sini, menyempurnakan dengan nilai yang sudah ada. Pertama, yang kedua menyempurnakan dengan muatan guni tadi. Kan. Muatan guni tersebut. Itu makna sempurnakan sukatan tu. Kail makna sukatan gandum tersebut. Ni. Wa ana khairul munzilin, dan aku ini sebaik-baik orang yang melayani tetamu. Munzilin makna aku sebaik-baik orang yang melayani tetamu. Mana kamu boleh tengok sendiri bagaimana Nabi Yusuf tu melayani mereka. Kan. Melayani siapa ni? Melayani orang jahat ni. Bukanlah orang jahat seketika ni, tidak, dulu. Kan. Contohnya tu Tuan, contohlah. Kalau depan mata kita ni orang yang telah bully kita sebelum ni. Dulu kamu ingat tak kamu bully aku? Dekat sekolah dulu. Kamu ingat tak kamu bully aku dulu? Orang yang bully kita ni rupa-rupanya ni, jadi melutut kepada kita, minta bantuan, minta apa semua. Apa kita akan buat? Kan? Tak luluh dah kita. Kita tidak akan luluh dah. Baru dia tengok, dulu aku kena bully. Sebab tu kita kena ingat, jangan bully. Jangan bully, jangan merendahkan seseorang, jangan meremehkan seseorang. Kenapa? Sebab boleh jadi orang yang kita bully, orang kita remeh ini satu masa nanti akan jadi lebih tinggi daripada kita. Sebab tu Islam tidak mengajar kita membulilah, memakilah, maki hamulah kadang-kadang. Kan.
Ramai je kita tengok dah. Dekat sekolah dulu, oh teruknya nampak kan. Teruk dah. Apa kemudian jadi orang. Jadi seseorang dia. Kan. Ya dulu kita caci maki dia, kita kutuk dia. Kemudiannya selepas 20 tahun, 30 tahun, jadi doktor dia. Kat doktor dia. Dulu tengok ni, doktor apa beringu tengok. Beringu masa kanak-kanak dulu. Ya. Jadi jangan, kita tidak tahu. Orang yang kita pandang remeh ni boleh jadi lebih baik daripada kita. Sebab kita tidak tahu. Sekarang ni tengok, mereka telah menghina Yusuf dulu. Kan? Mereka telah hina Yusuf. Pinggir Yusuf. Akhir sekali orang yang mereka hina ni kemudian jadi seorang menteri. Melutuk mereka kemudiannya. Jangan sombong. Abang dia sendiri pun. Lepas tu abang, biasa kata abang sulung kan. Jangan sombong kita ni dengan adik kita. Kan? Boleh jadi kemudian ni kita yang sulung ni melutuk dengan adik kita, minta bantuan, minta pertolongan. Kemudiannya. Jangan. Sebab tu Allah Ta'ala tidak suka orang sombong. Ya, orang sombong, orang yang akuh ni. Jangan ya. Di sini juga isyarat kepada Nabi SAW. Kita sudah sebut dah sebelum ni. Ya, apa yang berlaku kepada Yusuf ni adalah isyarat sesuatu perkara yang sama berlaku pada Nabi SAW. Sebab musyriki mencaci Nabi, memaki Nabi di kota Mekah dulu kan. Ketika mana Nabi SAW mula-mula membawa wahyu kepada manusia ni, apa yang diterima oleh Rasulullah? Cacian, makian, kutukan daripada manusia. Mereka memandang hina kepada apa panggil Nabi SAW. Ni apa panggil, siapa lebih baik? Kan? Ayyul fariqaini khairan maqaman wa ahsanu nadiya. Siapa lebih baik? Pengikut Muhammad ke atau kami? Kan? Tu perkataan mereka dalam Quran. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduh minal asyrar. Ini perkataan ahli neraka, perkataan musyriki Mekah dalam neraka Jahannam. Perkataan musyriki Mekah yang memandang hina kepada pengikut-pengikut Nabi SAW dalam neraka Jahannam. Allah nukil dah dalam Quran. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduh minal asyrar. Mereka kata, mana manusia-manusia dulu yang kami anggap mereka tu orang hina? Mana mereka memandang hina kepada Nabi dan pengikut-pengikut Nabi SAW. Kan? Mereka tidak hina, cuma dipandang hina. Sebab apa? Miskin, ya, fakir. Kemudiannya, kemudian itu tidak semestinya di dunia. Boleh jadi kemudian tu di hari akhirat pun. Ya kemudiannya juga. Kita rasa kita ni hebat dengan sebab jawatan kita, dengan sebab kedudukan kita. Kan? Lepas tu kita pandang rendah pula kepada orang lain. Sebab miskinnya dia. Akhir sekali orang yang kita pandang miskin, pandang hina tu ahli syurga. Kita ahli neraka. Na'udzubillah. Ini yang berlaku pada Fir'aun. Memandang hina kepada Musa AS. Kan? Kutukan Fir'aun kepada Musa, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Kan? Ya. Ni. Apakah aku lebih baik? Adakah aku lebih baik atau dia? Kan? Yang hina. Dia siapa? Musa yang hina. Dan hampir-hampir tak pandai cakap dia tu. Dia kutuk Nabi Musa AS. Kenapa tidak dipakaikan gelang kepada dia? Kalau dia tu seorang Nabi, kenapa tidak ada gelang? Aku seorang ada gelang. Gelang sebagai pemerintah. Ni perkataan sombong Fir'aun dalam Quran ni. Akhir sekali apa berlaku? Tengok bagaimana Allah menghina manusia ni, Fir'aun tu. Bukan saja di hari akhirat, di dunia ni pun Allah hina dah. Sehingga kalau sebut Fir'aun, semua manusia benci Fir'aun ni. Orang kafir pun benci Fir'aun. Mana ada orang kafir tak lama Fir'aun? Tak ada. Kenapa? Kebencian manusia pada Fir'aun. Tengok ni, ya. Di sini, ya. Sebab itulah sifat yang paling baik bagi manusia ni, tak kira siapa dia. Dia raja ke, dia menteri ke, dia seorang yang berkedudukan tinggi ke. Itu sifat dia, rendah diri. Kan, merendah diri. Ni, ya. Jadi Nabi Yusuf AS ketika ini dia kata, ya, kamu tidak kata aku ni orang yang sebaik-baik melayani tetamu. Ya. Memang Nabi Yusuf layan mereka dengan cara baik. Mana Nabi Yusuf tidak membalaslah perbuatan jahat abang-abang dia tu kepada dia, tidak. Masih bercakap dengan baik, masih layan dengan baik ketika itu. Ya. Dari sudut layanan dan dari sudut pemberian.
Kemudian kita baca satu ayat lagi. Fa illam ta'tuni, kalau kamu tidak membawa. Tengok ni perkataan Yusuf. Dalam lembut-lembut Nabi Yusuf pun ada ketegasan dia sebagai menteri ketika itu. Dia kata apa dia? Fa illam ta'tuni, kalau kamu tidak bawa Bunyamin, akan datang ni. Fala kaila lakum indi wala taqrabun, maka tidak ada lagi sukatan gandum daripada aku ni, tak ada. Wala taqrabuni, dan jangan kamu mendekati aku. Maksudnya kamu tak perlu datang jumpa dengan aku. Maksudnya Nabi Yusuf AS meletakkan syarat untuk kedatangan mereka kali yang kedua ni, mereka perlu bawa Bunyamin. Ini syarat untuk mendapatkan gandum kali yang kedua. Bukan barang dah, tidak. Kan? Bukan barang-barang utama. Sebab pertama tu syarat nak dapat gandum ni kena ada barang lah untuk ditukar. Ya. Kedatangan kali kedua ni barang tu tidak penting, yang penting Bunyamin. Nabi Yusuf letak syarat ketika itu. Ini maksudnya kamu mesti kena bawa Bunyamin untuk kedatangan kali kedua akan datang ni. Sebab mereka bawa gandum ni bukan untuk 7 tahun ni. Gandum yang mereka bawa balik ke Palestin ni bukan untuk kegunaan 7 tahun. Gandum tu akan habis. Ulama tafsir kata paling lama pun setahun. Ada yang kata 6 bulan, ada yang kata untuk 7 bulan. Maknanya mereka akan datang lagi. Setelah mana habis bekalan mereka ni, mereka akan datang lagi ke Mesir untuk dapatkan bekalan gandum tersebut. Jadi pasti akan berlaku kedatangan kali yang kedua. Jadi untuk kedatangan kali kedua ni, mereka perlu bawa Bunyamin. Mereka perlu bawa Bunyamin. Kan. Maksudnya kalau tak bawa, tak boleh. Tak payah merayu, tak boleh. Mesti kena bawa. Dan kita akan tengok bagaimana kekeliruan mereka, dilema mereka ketika ni. Sebab mereka tahu Nabi Yakub tak bagi. Oleh kerana itulah mereka kata macam mana? Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Mereka berkata kami akan pujuk ayah. Kami akan pujuk ayah dan kami akan betul-betul melakukan demikian. Kenapa mereka kata seperti itu? Sebab mereka sudah cerita kepada Yusuf, kepada menteri, mereka cerita kepada Yusuf, mereka kata adik kami seorang tu, ayah tak bagi. Ayah sayang sangat, ayah tak mahu lepaskan. Dia seorang aja ayah tak lepas. 10 orang kami ni ayah lepaskan. Ayah suruh kami pergi. Yang ni ayah tak lepaskan. Macam-macam mana sekalipun, ayah tak lepaskan. Sebab memang Nabi Yakub ni, ulama tafsir kata, selepas ketiadaan Yusuf, yang menggantikan tempat Yusuf adalah Bunyamin. Kan? Nabi Yakub sayang sungguh kepada Yusuf. Bila Yusuf hilang, yang menggantikan, yang berada tempat Yusuf itu adalah Bunyamin. Maksudnya Nabi Yakub mencurahkan kasih sayang dia tu, kasih sayang yang patut dia curahkan kepada Yusuf, dia curahkan kepada Bunyamin. Dia sayang sungguh-sungguh pada Bunyamin. Sehingga dia tak mahu berpisah dengan Bunyamin. Dia tak mahu Bunyamin ini pergi bersama dengan mereka ni. Takut sesuatu perkara buruk berlaku seperti mana telah berlaku pada Yusuf alaihissalam. Sebab itulah mereka kata kami akan pujuk ayah kami dan kami betul-betul akan melakukannya. Maksudnya apa dia? Sebab akan datang ni kita akan baca pertembungan. Menteri nak kehadiran Bunyamin. Yusuf nak Bunyamin datang, sedangkan ayah mereka tidak benarkan. Dan mereka mengetahui untuk kedatangan kali kedua ni, Bunyamin itu perlu ada. Tetapi maksudnya syarat utama Bunyamin, tapi ayah tak bagi. Macam mana kalau tuan-tuan di tempat mereka ni. Jadi kita akan baca dilema mereka akan datang ni, dan bagaimana mereka berusaha memujuk ayah mereka, sebagaimana mereka sebutlah, kami akan pujuk ayah, sehingga ayah tu bagilah untuk membenarkan. Kita akan baca bagaimana mereka mereka memujuk ayah mereka nanti insya-Allah dalam kuliah akan datang ni. Jadi untuk pertemuan kita berhenti setakat ni lah, ayat 60 surah Yusuf, dan kita akan sambung dalam kuliah akan datang ni. Ayat 61, kita berhenti ayat 61 ya, insya-Allah. Sekian saja untuk tengah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.